mengedepankan Islam lebih dan tersebut adalah penerapan kredit. terdapat penampan modal Satu untuk tahun kedua berturut-turut belum kemudian datang bersama Komisi akan menerajui senarai bagi pengetahuan. Ada orang kata, alah sama saja bank Islam dengan bank konvensional ni. Mungkin doktor boleh jelaskan lagi apa yang tak sama aja tu? Sistem perbankan yang dilaksanakan di Malaysia adalah dua sistem, iaitu sistem perbankan Islam yang dijalankan secara serentak dengan sistem perbankan konvensional. Sistem perbankan Islam merupakan sistem perbankan yang berasaskan prinsip-prinsip syariah. Sebaliknya, perbankan konvensional merupakan sistem perbankan yang berasaskan prinsip kapitalis yang lebih menekankan aspek memaksimalkan keuntungan. Walau bagaimanapun, ini tidak bermaksud sistem perbankan konvensional adalah sistem yang buruk. Cuma, terdapat perbezaan prinsip di antara perbankan Islam dan perbankan konvensional jika dibuat perbandingan. Sebagai seorang pengguna, jenis perbankan manakah yang paling bersesuaian dengan anda? Oleh itu, mari kita lihat perbezaan di antara perbankan Islam dan perbankan konvensional dari segi operasi dan tadbir urusnya. Siapakah yang akan memantau kedua-dua jenis perbankan ini? Bagi perbankan Islam, ia dipantau oleh ahli ataupun Majlis Jawatan Kuasa Penasihat Syariah dan Audit Syariah yang bertanggungjawab dalam memastikan kepatuhan hukum syariah di sesebuah bank. Manakala bagi perbankan konvensional pula, tiada pemantauan dari segi syariah dijalankan. Kalau kita punya hutang di bank atau lembaga keuangan lain dan kita ingin lunasi di awal karena ingin bertaubat dari riba, maka biasanya kita akan terkena penalti. Tetapi, mengapa bank mengenakan penalti kepada pelanggan? Ianya adalah kerana keuntungan bank akan berkurangan jika pelanggan membayar pinjaman di luar tempoh yang ditetapkan. Keuntungan bank juga akan semakin rendah sekiranya pembayaran balik pelanggan semakin cepat. Oleh itu, penalti kontrak dikenakan sebagai pampasan. Penalti juga dikenakan untuk mengelakkan risiko sekiranya pelanggan ingin segera mengeluarkan dana yang dilaburkan. Jadi, adakah penalti di perbankan konvensional dan Islamik berbeza? Perbankan konvensional mengenakan penalti ke atas pelanggan yang gagal membuat pembayaran pinjaman, manakala perbankan Islamik mengenakan charge dalam bentuk ganti rugi atau penalti untuk kebajikan. Dan yang kedua, perbankan konvensional menggandakan charge yang dikenakan, manakala perbankan Islamik menetapkan charge ganti rugi yang dibenarkan adalah 1% daripada jumlah tindakan. In Islam, money must be used in Sharia-compliant activities to generate profits. These include partnerships, such as when an Islamic bank and the client enter into a mudarabah contract, wherein the bank acts as a capital provider, while the client acts as the entrepreneur who share in the profit and risks of the business. Seterusnya, bagaimana kontrak dan transaksi berlaku dalam sistem perbankan Islam? Segala kontrak dan transaksi yang berlaku dalam perbankan Islam perlulah mematuhi syarak. Bagaimana pula dengan sistem perbankan konvensional? Boleh dikatakan hampir kesemua urusan jual beli dalam sistem ini melibatkan riba. Jadi, apakah perbezaan antara sistem perbankan Islam dan konvensional dalam konteks kontrak dan transaksi? Perbankan Islam menggunakan sistem mudarabah dalam pelaburan. Mudarabah adalah sejenis kontrak dan instrumen pembiayaan Islam yang membolehkan dana disediakan kepada pihak yang ingin melakukan pelaburan. Oleh itu, keuntungan yang terhasil daripada perniagaan akan dikongsi bersama antara pemberi modal dan peniaga dengan jumlah yang telah dipersetujui. Manakala, pinjaman konvensional pula akan mengenakan faedah bagi bayaran balik yang mana ianya dilarang dalam kewangan Islam. Sebagai pelanggan akan memberikan wang kepada bank untuk disimpan dengan selamat dan kemudian bank akan memberikannya pula kepada pelanggan lain untuk menjana keuntungan. Sekarang, mari kita lihat apakah perbezaan dari segi keuntungan yang diperoleh bagi kedua-dua sistem perbankan. Pertama sekali, pelanggan yang menggunakan sistem perbankan konvensional akan dikenakan caj tambahan atau lebih dikenali sebagai kadar faedah ke atas pinjaman yang diluluskan oleh pihak bank. Caj ini adalah diharamkan di dalam prinsip kewangan Islami. Oleh sebab itu,
Berbeza pula dengan pelanggan yang menggunakan sistem perbankan Islamik, di mana mereka berkongsi kadar keuntungan hasil daripada urusan jual beli yang mematuhi hukum-hukum syarak. Di sini, jelaslah bahawa perbezaan dalam hasil keuntungan antara kedua sistem perbankan adalah tiada caj kadar faedah dikenakan buat pelanggan perbankan Islamik. Sungguh pun kita mungkin melihat untung dan faedah dalam perbankan Islam dan konvensional ini kelihatan hampir sama, namun hakikatnya perbezaan bagi keduanya terletak pada rangka serta kandungan kontrak yang mendasarinya. Masih lagi dikutip zakat seluruh negara dan ada juga beberapa isu yang tular di media sosial membabitkan pengagihan dan bagaimana sebenarnya modus operandinya. Apa itu zakat? Zakat merupakan rukun Islam yang keempat dan bertujuan untuk menyucikan harta dengan memberikan sebahagian daripadanya kepada golongan yang memerlukan mengikut anggaran harta. Siapakah yang perlu membayar zakat? Individu yang perlu membayar zakat mestilah beragama Islam, merdeka, mempunyai pemilikan harta secara sempurna, cukup nisab, cukup haul dan harta yang berkembang. Jenis-jenis zakat harta juga terbahagi kepada 9, iaitu zakat pendapatan, zakat simpanan, zakat saham, zakat KWSP, zakat perniagaan, zakat emas, zakat perak, zakat pertanian dan zakat ternakan. Perbezaan zakat dalam perbankan Islamik dan perbankan konvensional pula ialah sistem perbankan Islamik menitik beratkan tanggungjawab pembayaran zakat selari dengan tanggungjawab sebagai penganut Islam. Manakala sistem perbankan konvensional pula tidak perlu mengambil berat perkara berkaitan sumbangan dan pembayaran. Jadi seterusnya, saya akan menerangkan tentang hubungan dengan pelanggan melalui perbankan Islam dan perbankan konvensional. Untuk hubungan dengan pelanggan bagi perbankan Islam, pihak bank ataupun sebagai pembiaya dan pelanggan terbentuk daripada transaksi jual beli, pelaburan ataupun perkongsian untung rugi. Manakala, untuk hubungan dengan pelanggan melalui perbankan konvensional, hubungan di antara pihak bank ataupun sebagai lender dengan pelanggan iaitu sebagai borrower terbentuk daripada transaksi pinjaman ataupun hutang. Seterusnya, perbankan Islam adalah rakan kongsi, pelabur dan mudarib. Mudarib itu adalah pengelola, penjual dan pembeli. Manakala untuk perbankan konvensional, ia memberi pinjam dan peminjam. Kesimpulannya, terdapat kelebihan dan kekurangan bagi kedua-dua jenis produk perbankan, tetapi dari segi konsep, kedua-dua sistem ini mempunyai fungsi yang sama, iaitu peranannya sebagai badan perantara antara unit lebihan iaitu surplus unit dengan unit kurangan defisit unit. Cuma, ideologi serta operasi dan tadbir urusnya yang berbeza. Secara ringkasnya, perbankan Islam menawarkan alternatif buat mereka yang ingin menjalankan transaksi yang bebas daripada riba mengikut prinsip dan syariah Islam. Penting untuk kita ketahui bahawa tiada sekatan tanpa mengira bangsa dan agama kepada sesiapa yang ingin memohon produk perbankan, sama ada perbankan Islam atau perbankan konvensional.